Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kami akan membentangkan berkenaan dengan perkongsian hasil tugasan yang telah kami lakukan sepanjang mengikuti kursus EDUP 3053 dan beberapa kursus yang lain yang berkenaan yang boleh dikaitkan dengan TBI dalam program KPBB ini. Baiklah, hasil tugasan yang kami kongsikan ini boleh terdiri daripada hasil tugasan tutorial ataupun hasil tugasan kerja kursus yang berkaitan. Baiklah, dalam perkongsian ini terdapat dua perkara yang akan kami terangkan, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan hasil tugasan yang telah kami laksanakan di dalam kelas, iaitu hasil tugasan tutorial dalam subjek EDUP 3053 yang telah kami hasilkan, yang telah kami selesaikan, dan perkara yang kedua adalah berkaitan dengan hasil kerja kursus yang telah kami bangunkan dalam subjek BMMB 3073, iaitu subjek major kami yang berkaitan dengan penggunaan teknologi ubiquitous dalam mewujudkan suasana PDPR yang terapeutik. Baiklah, kita lihat dulu perkara yang pertama, iaitu berkenaan dengan hasil tugasan tutorial EDUP 3053 yang telah kami laksanakan di dalam kelas. Baiklah, dalam tugasan tutorial yang diberikan, pensyarah telah memberikan kami tugasan yang memerlukan kami untuk mencari ataupun meneroka aplikasi baru yang dapat membantu kami untuk mewujudkan PDPR yang terapeutik. Baiklah, dalam tugasan ini kami adalah sangat diperlukan untuk mencari aplikasi baru ataupun mencari teknologi ubiquitous yang baru yang dapat membantu kami, iaitu bakal guru, dalam mewujudkan pelaksanaan PDPR yang terapeutik. Jadi semasa menyelesaikan tugasan tutorial tersebut, dalam perkumpulan yang telah diberikan, terdapat satu kumpulan yang telah menjumpai satu aplikasi baru yang baru kami terokai yang dapat membantu mewujudkan satu proses PDPR yang terapeutik, iaitu aplikasi yang bernama Classroom Screen. Jadi aplikasi Classroom Screen ini telah dipilih sebagai satu penemuan terbaru yang baru kami ketahui yang dapat mewujudkan satu proses PDPR yang terapeutik. Jadi sebelum mempelajari kursus ini, kursus EDUP 3053 ini, majoriti pelajar dalam kelas BM4 ini belum pernah mengetahui tentang kewujudan dan kegunaan aplikasi Classroom Screen ini. Jadi dengan adanya tugasan tutorial ini, kami semua dapat mengetahui kegunaan dan kelebihan yang terdapat dalam aplikasi Classroom Screen ini dalam mewujudkan satu pelaksanaan kelas yang terapeutik, iaitu yang spesifiknya untuk PDPR. Baiklah, dalam tugasan ini juga kami telah meneroka cara untuk menggunakan aplikasi Classroom Screen ini, iaitu yang pertama, guru perlulah mencari teknologi ubiquitous ini dengan menggunakan carian Google, dan seterusnya guru perlulah mendaftar untuk memudahkan urusan di hadapan. Kelak, guru perlulah mendaftar diri sebagai pengguna terlebih dahulu. Dan seterusnya, selepas mendaftarkan diri sebagai pengguna, guru akan dapat menggunakan 14 alatan ataupun tools yang telah disediakan oleh aplikasi ini, iaitu antaranya ialah tools background, random name, sound level, media, QR code, draw, text dan sebagainya yang dapat memudahkan urusan guru dalam mewujudkan suasana PDPR yang terapeutik. Baiklah, apa yang penting, apa yang menarik mengenai aplikasi ini ialah guru dapat mengehadkan pemindahan satu tabs Windows kepada tabs Windows yang lain. Kerana apa? Kerana aplikasi ini membenarkan guru untuk memaparkan satu sahaja skrin, iaitu satu sahaja tabs Windows dalam memaparkan bahan-bahan tugasan ataupun bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan untuk dipaparkan kepada murid. Baiklah, saya akan tunjukkan seterusnya bagaimana aplikasi ini boleh dipaparkan. Seperti yang dapat dilihat, gambaran yang contoh yang telah kami berikan adalah merupakan satu gambaran contoh bagaimana aplikasi Classroom Screen ini digunakan untuk dipaparkan kepada khalayak ramai ataupun murid di dalam kelas. Jadi dalam penggunaan aplikasi ini, guru-guru hanya perlu memaparkan ataupun share screen, perkongsian skrin, hanya perlulah berkongsikan skrin yang memaparkan aplikasi Classroom Screen ini. Mengapa? Kerana dengan menggunakan aplikasi ini, guru-guru hanyalah akan memaparkan aplikasi ini sahaja. Tidak perlu untuk memindahkan tabs
dari satu tabs yang lain kepada tabs yang lain. Iaitu sebagai contoh saya tunjukkan di sini. Saya berikan di sini iaitu apabila guru hendak menggunakan bahan pembelajaran yang menggunakan pautan YouTube, video YouTube, maka guru hanya perlu menekan video tersebut dalam aplikasi Classroom Screen ini tanpa memindahkan tabs kepada tabs YouTube. Jadi dari situ guru dapat meminimumkan penggunaan tabs, iaitu yang bertujuan untuk membantu murid untuk memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap pembelajaran yang berlangsung. Jadi di sini guru-guru juga dapat membantu murid untuk kekal fokus di dalam kelas, dan dalam pada masa yang sama murid-murid akan dapat fokus dalam kelas, dan seterusnya PDPR terapeutik dapatlah diwujudkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya mewakili ahli kumpulan saya ataupun rakan sekelas saya untuk membentangkan tentang kelebihan yang ada dalam aplikasi Classroom Screen ini. Baiklah, jadi kami memilih Classroom Screen sebagai aplikasi yang dapat membantu ataupun menjadikan proses PDP sebagai proses pembelajaran terapeutik. Baik, di sini terdapatnya beberapa kelebihan yang telah kami senaraikan, iaitu antaranya ialah Classroom Screen ini dapat menarik perhatian murid. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memudahkan guru semasa proses PDPR berlangsung. Kelebihan aplikasi ini juga ianya dapat membantu menjadikan murid lebih terlibat dalam rancangan pengajaran. Yang seterusnya, aplikasi ini dapat membantu guru untuk memastikan kelancaran proses PDPR. Seterusnya, aplikasi ini juga dapat membantu guru untuk menjimatkan masa pelaksanaan aktiviti dalam proses PDPR. Baiklah, seterusnya kita akan lihat dengan lebih mendalam. Baiklah, kita lihat kelebihan yang pertama, iaitu kelebihan menarik perhatian murid. Baiklah, mengapa aplikasi ini dapat membantu guru untuk menarik perhatian murid? Kerana guru boleh memilih background ataupun latar belakang yang menarik sama ada bergerak ataupun tidak. Guru juga boleh memuat naik gambar yang bersesuai dengan topik PDP ataupun PDPR tersebut. Baiklah, di sini guru dapat memilih latar belakang yang dikehendaki sendiri oleh guru ataupun latar belakang yang diminati oleh murid. Dan seterusnya, guru boleh meletakkan latar belakang tersebut dalam Classroom Screen itu supaya dapat menarik perhatian murid untuk proses PDP tersebut, supaya murid tidak berasa bosan, supaya perkara tersebut dapat menghidupkan lagi suasana proses PDPR tersebut. Baiklah, seterusnya kita lihat kelebihan yang kedua, iaitu aplikasi ini dapat memudahkan guru semasa proses PDPR. Baiklah, kita lihat kenapa aplikasi ini dapat membantu guru untuk memudahkan kelancaran semasa proses PDPR berlangsung, kerana dalam aplikasi ini terdapat pelbagai tools ataupun butang yang boleh digunakan oleh guru. Sebagai contohnya, kita lihat di situ terdapatnya tools background, random name, dice, sound level, media, QR code, draw, text, work symbol, traffic light, timer, stopwatch, clock, calendar, dan kita lihat terdapatnya hampir 15 tools yang telah disediakan dalam aplikasi tersebut. Dan seterusnya kita lihat tools tersebut boleh memaparkan banyak bahan dalam satu tingkap ataupun satu tab tersebut. Jadi perkara tersebut dapat melancarkan lagi proses PDPR kerana guru tidak perlu membuka tab-tab lain untuk memaparkan grafik ataupun bahan, dan guru boleh memaparkan video ataupun perkara-perkara yang hendak dipaparkan oleh guru dalam satu tab ataupun satu tingkap tersebut tanpa perlu memindahkan pada tingkap-tingkap yang lain. Seterusnya kita lihat aplikasi ini juga dapat membantu menjadikan murid ataupun pelajar lebih terlibat dalam rancangan pengajaran kerana guru boleh memuat turun atau screenshot bahan-bahan dalam tingkat tersebut ataupun dalam tab tersebut, dan bahan tersebut juga boleh digunakan dalam bentuk offline. Baik, seterusnya kita lihat di situ terdapatnya butang ataupun tools random name, dice, yang mana
guru boleh meletakkan nama-nama murid dalam random name tersebut dan guru boleh memilih nama murid secara rawak untuk guru memberikan soalan ataupun untuk murid melaksanakan aktiviti pembelajaran lah. Yang seterusnya dice tersebut terdapatnya nombor-nombor pada dadu tersebut dan guru boleh gunakan dice tersebut untuk memilih kumpulan-kumpulan untuk terlibat dalam aktiviti PDP. Seterusnya guru juga boleh terdapatnya tools sound level yang mana guru boleh mengawal suara murid dalam kelas tersebut sama ada jika sound level tersebut pada tahap yang tinggi, guru boleh meminta murid untuk merendahkan sikit suara dan seterusnya. Terdapatnya tools media yang mana guru boleh membuka aplikasi YouTube, boleh membuka gambar dalam satu tab ataupun satu tingkap tanpa berpindah pada tab-tab yang lain. Di sini kita dapat lihat kelebihan yang lain iaitu dapat memastikan kelancaran PDP. Guru boleh mengelakkan masalah teknikal daripada berlaku. Yang seterusnya, guru juga boleh menyediakan semua tatapan sebelum PDP. Jadi guru tidak perlu membuka banyak web untuk melaksanakan PDP dan guru juga boleh terus menambah media yang diperlukan dalam tingkap. Yang seterusnya, terdapat tool simbol yang boleh membantu mengingatkan murid bagi mengawal kelancaran PDP. Baik, sebagai contohnya, iaitu pada poin guru tidak perlu membuka banyak web untuk melaksanakan PDP kerana dalam dalam tingkap ataupun tab tersebut, guru boleh membuka video YouTube, guru boleh meletakkan nota dan guru boleh meletakkan sebagainya. Sebagai contoh dalam paparan skrin tersebut, guru telah meletakkan bahan media dan juga guru telah meletakkan simbol arahan iaitu silence yang mana guru meminta murid untuk diam sewaktu proses PDP tersebut. Jadi perkara tersebut dapat memastikan kelancaran PDPR. Baiklah, seterusnya. Aplikasi ini juga dapat membantu guru untuk menjimatkan masa pelaksanaan PDPR, yang mana guru boleh menggunakan tools seperti jam, timer dan stopwatch untuk memastikan masa yang digunakan tidak melebihi jangkaan. Sebagai contoh, guru boleh memaparkan timer semasa murid melakukan aktiviti pembincangan. Apabila masa tamat, guru akan meneruskan kepada sesi yang seterusnya. Baiklah, di situ kita dapat lihat, di bawah tersebut kita dapat lihat terdapat tools yang boleh digunakan untuk menjimatkan masa, iaitu yang mana guru boleh menggunakan tools traffic light. Apabila guru ingin memulakan satu aktiviti, guru boleh menekan butang hijau pada traffic light tersebut, dan apabila guru ingin menghentikan aktiviti tersebut, guru boleh menekan lampu merah pada traffic light. Begitu juga dengan timer dan juga stopwatch, guru boleh menetapkan masa yang perlu digunakan yang perlu dipatuhi oleh murid supaya tidak mengganggu kelancaran masa proses PDPR. Baiklah, sekian itu saja daripada saya tentang kelebihan-kelebihan classroom screen ini. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kami akan sambung hasil kerja kursus semua kursus yang terlibat. Bagi semester 3 PISMP, antara kursus yang melibatkan TMK di mana sejajar dengan the big idea kita iaitu teknologi ubiquitous pemangkin PDPR terapeutik. Ada dua sahaja. Yang pertama ialah EDUP T053, teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kedua ialah BMB T073, pengajaran kemahiran bahasa Melayu sekolah rendah. Subjek yang kedua ini berkaitan dengan subjek major kami iaitu bahasa Melayu. Baiklah, saya mulakan dengan kursus yang pertama iaitu EDUP T053 di mana kerja kursus pertama kami iaitu membangunkan media pengajaran dan pembelajaran yang interaktif dan boleh digunakan dalam aktiviti PDPR secara online ataupun offline. Berikut merupakan antara contoh tangkapan skrin media pengajaran yang telah dihasilkan oleh para pelajar BM4 iaitu Bahasa Melayu 4. Buat pengetahuan semua, media pengajaran yang kami hasilkan haruslah berkaitan dengan subjek major kami iaitu Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Yang pertama ialah laman sesawang. Yang kedua, slide PowerPoint. Yang ketiga ialah video pembelajaran Bahasa Melayu. Dan yang keempat ialah kuis permainan bahasa.
Ini antara contoh-contoh yang saya ambil daripada media pengajaran Bahasa Melayu 4. Seterusnya, sepanjang proses penghasilan kerja kursus pertama bagi subjek EDUP 3053, apa yang para pelajar boleh dapat ialah yang pertama, pelajar dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi iaitu kemudahan yang terdapat dalam TMK. Sebagai guru pelatih, kita tidak hanya tertumpu kepada teknik mengajar sahaja. Malah, kita perlu fokus kepada bagaimana hendak meningkatkan kualiti pembelajaran. Iaitu dengan apa? Dengan menerapkan penggunaan TMK semasa PDPR dijalankan. Hal ini kerana murid akan lebih jelas tentang sesebuah konsep yang disampaikan oleh guru kerana penggunaan media pengajaran yang berunsurkan TMK. Media pengajaran ini akan memudahkan proses pemahaman murid berkaitan sesebuah konsep pembelajaran. Di mana hal ini sejajar dengan the big idea kita iaitu teknologi ubiquitous pemangkin PDPR terapeutik, iaitu murid-murid akan berasa lebih selesa dan lebih selesa sekaligus dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Contohnya, murid bebas untuk mengulang video pengajaran yang telah dihasilkan oleh guru di rumah untuk tujuan ulang kaji. Jadi di sini kita boleh nampak bahawa murid akan berasa selesa dan mudah untuk belajar tanpa ada gangguan. Yang kedua pula ialah teknologi dalam pendidikan dapat mewujudkan jalinan hubungan antara murid dan guru serta menggabungkan pelbagai pengetahuan untuk menghasilkan idea yang baharu dan juga berkualiti. Hal ini kerana penggunaan TMK dalam PDPR dapat menggalakkan komunikasi dan kolaborasi antara guru dengan murid ataupun dengan murid dan murid itu sendiri. Oleh itu, kita dapat menerapkan elemen 6C sepanjang PDPR iaitu elemen kolaborasi dan juga komunikasi antara kedua-dua belah pihak. Bukan itu sahaja, kerjasama antara murid dan guru dapat menghasilkan pelbagai idea yang baharu, menarik serta berkualiti. Dengan itu, kita dapat meningkatkan kemahiran kognitif murid-murid untuk berfikiran secara kritis dan juga kreatif. Yang ketiga pula ialah pelajar dapat meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi untuk membina media pengajaran yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran murid. Baiklah, sepanjang penghasilan kerja kursus ini, kami sendiri pelajar 3 PSMP dapat berusaha untuk menghasilkan sebuah media pengajaran yang terbaik dan juga interaktif serta bersesuaian dengan gaya pembelajaran murid-murid sekolah rendah. Contohnya seperti saya sendiri, saya dapat belajar bagaimana hendak membuat sebuah video pengajaran, video pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri yang disukai oleh murid-murid. Contohnya seperti video yang berunsurkan animasi, yang mempunyai elemen seni visual dan sebagainya. Kerja kursus seperti ini dapat memberikan peluang kepada kami pelajar 3 PSMP untuk belajar dengan lebih mendalam berkaitan TMK dalam pendidikan. Sekaligus kami dapat gunakan ilmu ini semasa menjadi seorang guru pada masa hadapan. Baik, saya akan teruskan lagi dengan kerja khusus bagi subjek PMMB 3073 iaitu kursus pengajaran kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Bagi kerja khusus ini, pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan secara berkumpulan dan perlu membina satu media pengajaran sebagai bahan bantu belajar BBB yang bersumberkan TMK dengan mengintegrasikan pelbagai jenis teknologi dan aplikasi bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa. Selain itu, media pengajaran yang dihasilkan mestilah boleh diaplikasikan untuk pembelajaran secara dalam talian mahupun PDPR. Tugasan ini adalah dibentangkan menerusi rakaman video ataupun menggunakan aplikasi dalam talian yang bersesuaian. Tambahan pula, kerja khusus bagi subjek BMMB 3073 turut berkait dengan subjek EDUP 3053 yang memerlukan pelajar untuk membina media pengajaran yang sesuai untuk mewujudkan PDPR terapeutik. Penghasilan bahan media turut boleh menerapkan pelbagai teknologi
dan aplikasi-aplikasi digital yang kreatif dan inovatif. Sekarang saya akan teruskan dengan menerangkan TBI, The Big Idea, dan EQ, Essential Question yang terdapat dalam kerja khusus PMMB 3073 ini. The Big Idea yang terkandung dalam soalan tugasan ini ialah: yang pertama, membina bahan bantu belajar BBB yang bersumberkan TMK dan juga teknologi ubiquitous. TBI yang kedua, membina BBB yang dapat mewujudkan PDPR terapeutik. TBI ketiga, membentangkan tugasan dengan rakaman video ataupun aplikasi yang sesuai. Seterusnya, EQ. EQ yang pertama, bagaimana pelajar dapat menghasilkan BBB yang boleh diaplikasikan dalam PDPR ataupun pembelajaran secara dalam talian. EQ yang kedua, bagaimana pelajar dapat mengintegrasikan pelbagai teknologi dan aplikasi dalam penghasilan BBB. Sekarang, marilah kita lihat pula kepada contoh bahan bantu belajar BBB yang telah dihasilkan semasa menjalankan tugasan 3 PMMB 3073. Gambar yang pertama menunjukkan laman sesawang yang dihasilkan dengan aplikasi Wix. Gambar tersebut merupakan halaman utama bagi laman sesawang. Laman sesawang ini digunakan untuk pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur bagi bahasa Melayu tahun 3. Seterusnya, gambar yang kedua pula menunjukkan video pembelajaran yang kami hasilkan dengan aplikasi Animaker. Selain itu, kami turut mengintegrasikan aplikasi Canva, Powtoon dan YouTube dalam membina bahan bantu belajar ini. Contoh bahan bantu belajar yang seterusnya ialah soalan kuis yang dihasilkan menggunakan aplikasi ProProf dan juga lembaran kerja. Kedua-dua bahan bantu belajar ini telah mengintegrasikan rakaman audio. Hanya kerana murid perlu mendengar rakaman audio untuk mengenal pasti jenis ayat sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk untuk menjawab soalan. Jadi, boleh dilihat bahawa bahan bantu belajar yang dihasilkan dengan mengintegrasikan teknologi ubiquitous dan aplikasi adalah sesuai untuk pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Sepanjang melaksanakan kerja khusus ini, kami turut menerapkan teknologi ubiquitous dengan mengaplikasikan pelbagai aplikasi-aplikasi digital semasa membina dan menghasilkan bahan bantu belajar. Contoh aplikasi yang digunakan semasa menghasilkan BBB ialah menghasilkan laman sesawang dengan menggunakan aplikasi Wix. Seterusnya, kami turut menghasilkan bahan-bahan slide dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Seterusnya, kami menghasilkan soalan-soalan kuis ataupun permainan dengan menggunakan aplikasi Google Form, WordWall dan ProProf. Bagi penghasilan video pengajaran pula, kami menggunakan aplikasi seperti Animaker, Canva, Powtoon dan juga YouTube. Akhir sekali, hasil kerja khusus kepada pelajar. Melalui tugasan 3 subjek PMMB 3073, pelajar boleh memperoleh beberapa hasil seperti: yang pertama, pelajar dapat mengaplikasikan teknologi ubiquitous dan aplikasi-aplikasi digital yang bersesuaian dalam penghasilan bahan bantu belajar BBB. Hanya kerana pelajar boleh menghasilkan BBB seperti bahan video, slide pembentangan, laman sesawang, permainan, soalan kuis, lembaran kerja dan sebagainya dengan menggunakan beberapa aplikasi digital yang berbeza dan sesuai untuk diterapkan dalam PDPR. Kedua, penerapan teknologi ubiquitous merupakan salah satu pendekatan interaktif dan dapat melahirkan pelajar yang mempunyai minda kreatif untuk mewujudkan PDPR yang terapeutik. Ketiga, pelajar boleh menguasai kemahiran membina media pengajaran yang relevan dengan kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur,
kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Media pengajaran yang dihasilkan adalah berkesan dalam PDPR. Baiklah, sekian sahaja perkongsian hasil tugasan dan kerja khusus daripada kami. Sekian, terima kasih.